Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung subtopik 3.2 berkaitan dengan organ pengambilan air dan garam mineral dalam tumbuhan. Pertama, kita mesti tahu dahulu apa fungsi utama akar. Sebab akar ini fungsinya yang asas adalah untuk nak menyerap dan mengangkut air dan garam mineral ke seluruh bahagian tumbuhan. Yang pertama, fungsi utama akar adalah memberi sokongan dan kekuatan serta akar juga mengukuhkan kedudukan tumbuhan pada tanah. Yang kedua, menyerap air dan garam mineral dari tanah dan mengangkutnya ke batang dan seterusnya ke daun. So, untuk keseluruhan bahagian tumbuhan itu, air diangkut dari bahagian akar. Next, kita tengok pula struktur akar dalam pengambilan air dan garam mineral. Yang ni kita dah belajar dalam bab sebelum ini. Kamu pun dah tahu jidal akar di mana. Cuma ini ada lagi bahagian cabang akar dan bahagian yang keluar daripada cabang akar itu adalah rerambut akar. Ini adalah tumbuhan yang betul lah kalau kita cabut dia punya pokok kan, kita boleh nampak bahagian akar di bawah tu di mana ini adalah cabang akar, batang akar yang asas tu dan bahagian atas lagi yang membentuk ranting tu adalah pangkal akar. So ada 3 bahagian yang kita boleh nampak dengan jelas di bahagian akar tumbuhan. Sekarang kita tengok apa pula fungsi bagi setiap struktur luar akar yang kita nampak dengan jelas tadi. Pangkal akar merupakan bahagian akar yang bersambung dengan pangkal batang tumbuhan. Kamu boleh rujuk buku teks untuk tengok gambarnya. Rambut akar diadaptasi daripada sel-sel epidermis akar. So, daripada sel epidermis itulah dia membahagi membentuk rambut akar. Yang ketiga, jidal akar. Jidal akar ini berada di hujung akar, di bahagian bawah. So, jidal akar melindungi akar daripada kerosakan semasa penembusan ke dalam tanah. Itu adalah struktur luar akar tumbuhan dan fungsinya. Seterusnya kita tengok penyesuaian akar dalam pengambilan air dan garam mineral. Maksudnya apa ciri yang ada pada akar yang sesuai menjadikan akar tersebut menjalankan fungsinya iaitu mengambil air dan garam mineral daripada tanah ke seluruh bahagian tumbuhan. Ini adalah struktur di dalam akar. Bila kita buat keratan rentas akar, kita akan nampak, kita akan tengok ada epidermis di bahagian luar, kemudian cortex. Kemudian di bahagian luar lagi ada rambut akar. Kita tengok ada endodermis, cambium vascular, silinder vascular. Manakala silinder vascular ini kita ada xylem primer, pericycle dan phloem primer. Ini adalah struktur di dalam akar. So kita tengok apa struktur di dalam akar yang menyebabkan akar itu sesuai menjalankan fungsinya. Pertama kita tengok epidermis. So ingat tadi epidermis adalah di bahagian luar akar tersebut. So dari segi fungsi, sel-sel epidermis akar disusun secara rapat. Dinding sel yang nipis dan membran sel yang telap terhadap air memudahkan pergerakan air di dalam akar. So pentingnya mempunyai dinding sel yang nipis.
So, terdapat sel epidermis yang membentuk rambut akar dengan pemanjangan ke arah lateral dari dinding luarnya. Okay. Pemanjangan ke arah lateral. So, dari mana arah lateral tu dari mana ke mana? Okay, so pemanjangan lateral adalah, okay, katakanlah ini batang dia. Okay, ini adalah pemanjangan lateral. Okay, daripada titik A ke B. Okay, sel-sel rambut akar tidak dilapisi oleh cuticle. Kenapa? Bagi membenarkan penyerapan air. Kalau ada cuticle, cuticle ada pada daun. Sebab apa? Cuticle ini dia bersifat kalis air. Jadi akar dia nak menyerap air. Sebab tu sel-sel rambut akar dia tak boleh dilapisi oleh cuticle. Kalau daun tak apalah dia dilapisi oleh cuticle sebab kita nak mengurangkan kadar transpirasi. Okey. Seterusnya, epidermis, sel-sel rambut akar juga mempunyai vakuol yang besar untuk menyimpan air dan garam mineral untuk memastikan penyerapan air berlaku dengan cepat. Okey. So, sel rambut akar yang di bahagian luar tu ada vakuol yang besar untuk nak pastikan air dan garam mineral dapat disimpan untuk memastikan penyerapan air berlaku dengan cepat. Okey, yang kedua kita tengok pula korteks. Korteks terletak di bawah lapisan epidermis. Korteks mempunyai dinding sel yang juga nipis untuk memudahkan pergerakan air di dalam akar. Okey. So, air yang diserap tadi dia nak bergerak naik ke atas so melalui korteks lah kan. So, dia akan pastikan dinding sel dia nipis. Kalau dinding sel tebal, susahlah air tu nak bergerak. Alright. Sel-sel korteks disusun longgar untuk memudahkan pertukaran gas berlaku. Kalau dekat daun ni disusun longgar bahagian sel mesofibers span. So, korteks pun samalah. Disusun longgar juga untuk memudahkan pertukaran gas berlaku. Kalau kamu tengok di bahagian daun pun sama. Sel mesofibers span disusun secara longgar untuk memudahkan pertukaran gas berlaku. Okay, sebahagian besar korteks terdiri daripada sel-sel parenkima. Okay, sel parenkima, kalau kamu masih ingat, ia adalah tisu tumbuhan dalam kategori kekal dan asas, iaitu asas tisu tumbuhan bahagian kekal kita ada parenkima, collenkima, sclerenkima. So, kamu tengok balik, ingat balik subtopik sebelum ini, bab sebelum ini. Okay. Seterusnya, bahagian akar kita ada endodermis. So, endodermis merupakan lapisan pemisah antara korteks dengan silinder vaskular. Okay, sel-sel yang dalam endodermis ini, ia tersusun secara rapat dan hanya setebal satu lapisan sel sahaja. Ini menunjukkan sel-sel endodermis juga adalah nipis. Okay? Sebahagian besar sel endodermis mengalami penebalan suberin atau lignin pada dindingnya yang membentuk jalur Casparian. Okay, pada sel endodermis, dia mengalami penebalan suberin. Okay? Ataupun lignin. Kalau sebelum ni kita tengok penebalan itu untuk menguatkan bahagian xilem kan. Kalau kamu ingat sebelum ni kan. Lignin. Okay, untuk endodermis ini, penebalan lignin pada dinding akan membentuk satu jalur Casparian. Nanti kita tengok gambarnya macam mana jalur Casparian ni. Tapi kita kena tahulah dinding yang membentuk jalur Casparian ini adalah daripada penebalan lignin ataupun suberin. Okay? Endodermis hanya membenarkan
air dan garam mineral yang diserap daripada tanah memasuki silinder vaskular, tetapi bukan gelembung udara. Okey, dia hanya membenarkan air dan garam mineral yang diserap daripada tanah masuk ke silinder vaskular, bukan gelembung udara. Okey. Seterusnya, yang keempat, kita tengok silinder vaskular. So, silinder vaskular, kalau kamu ingat tadi, kita tengok ada 3 kan? Okey, jom kita tengok. Silinder vaskular merupakan teras akar yang terdiri daripada tisu xilem, tisu phloem yang dikelilingi oleh tisu perisikal setebal 1 sel. Semuanya satu sel sebab dia nak cepat, dia nak efisien pengangkutan air tersebut. Okey, perisikal terlibat dalam pertumbuhan sekunder dan pembentukan cabang akar. Biasanya tisu xilem dan tisu phloem disusun dalam corak yang berbentuk bintang. Kalau kita tengok sebelum ni ada yang berbentuk bintang. So, tisu xilem ini mengangkut air dan garam mineral, manakala tisu phloem mengangkut bahan organik seperti sukrosa dan hormon tumbuhan. Yang xilem phloem ni kamu tak ada masalah. Kamu memang dah dalam apa orang kata hujung jari je kan, berkaitan dengan xilem dan phloem ini. Dari tingkatan 3 lagi sudah belajar. Tapi secara asasnya kita tengok ciri-ciri yang ada pada akar tumbuhan ini kebanyakannya dia nipis. Sebab dia nak memastikan penyerapan air berlaku secara efisien. Okey.